Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya pada pagi ini kita masih diberi peluang untuk mengikuti program Memudayakan Al-Quran yang biasa dilakukan di Pusat Islam Iskandar Johor. Tamu-tamunya yang berbahagia, yang berhormat Sahibul Samahah Datuk Haji Syahri Sanggari Abdullah Al-Hafiz, Ketua Penolong Pengarah Jabatan Agama Johor, Penolong Pengarah Jabatan Agama Johor, warga kerja Pusat Islam Iskandar Johor yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah. Pagi ini saya ingin berkongsi pada tuan-tuan berkaitan dengan satu ayat Al-Quran, yang mana ayat Al-Quran ini mengandungi perkara-perkara yang terkandung dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat. Maksudnya, rasul-rasul itu kami lebihkan sebahagian yang ini daripadanya, mereka atas sebahagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah berkata-kata, yang ini secara langsung dengan dia, dan sebahagiannya Allah meninggikan, yang ini darajat, yang ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beberapa darajat. Di sini saya ingin membincangkan pada pagi ini pada tuan-tuan, berkongsi cerita tentang kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita tahu Nabi Muhammad SAW dijadikan oleh Allah SWT sebelum Nabi Adam lagi diciptakan. Di mana kelebihan-kelebihan Nabi Allah Muhammad SAW tiada ditolak bandingan. Yang pertama, saya ingin bawa tuan-tuan, kerana kita perlu bersyukur terpilih menjadi umat baginda Nabi Muhammad yang mempunyai keistimewaan daripada umat-umat yang terdahulu. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW, umat Nabi Muhammad SAW akan dihisap dahulu di Yaumul Mahsyar nanti, yang mana kita ni umatnya akan dihisap dulu. Tapi bila kita renung-renungkan, kalau kita, macam peperiksaan ke apa benda, kita pergi temuduga, kita tak nak dulu. Kita tak nak. Kalau boleh kita nak belakang-belakang. Tapi keistimewaan umat Nabi Muhammad yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad adalah mereka ni dihisap dahulu. Mana yang umat Nabi Muhammad dihimpunkan di padang mahsyar besok, diberi penghormatan oleh Allah SWT, umat kita ni dihisap dulu. Mana umat kita akan masuk, umat Nabi Muhammad akan masuk syurga dahulu. Kat situlah kita tahu macam mana cara, dengan keadaan yang orang kata bersimpang siur yang tak tentu arah, masing-masing mengikut amalan masing-masing, dan di saat itu juga tiada seronok untuk berhadapan dengan Allah SWT. Yang kedua pula, saya ingin bawa pada tuan-tuan kelebihan Nabi Muhammad SAW sahaja yang boleh memberi syafaat kepada kita. Mana kalau Allah SWT memberikan kelebihan kepada Nabi Muhammad SAW tu supaya dapat dia memberi syafaat. Nabi Muhammad juga diberi penghormatan untuk mengimamkan para rasul dan nabi-nabi di Masjidil Aqsa tatkala peristiwa Isra' dan Mi'raj. Di samping
bapa manusia iaitu atau Nabi Adam alaihissalam juga terkala dia memohon syafaat oleh umat manusia di padang mahsyar, baginda Adam alaihissalam juga bimbang buat dirinya kerana telah melanggar perintah Allah dengan memakan buah khuldi. Di situ Nabi Allah Adam berdoa kepada Allah Ta'ala, menggunakan ataupun mohon ampun kepada Allah SWT tatkala baginda berada dalam syurga pernah melihat satu kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu Nabi Adam berkata kepada Allah Ta'ala, ya Allah, ya Tuhanku, siapakah Nabi Muhammad itu berada bersama sebaris dengan namamu ya Allah? Lalu Allah menjawab kepada Nabi Adam, Muhammad itu macam kamu juga. Jadi kelebihan Nabi Muhammad ni, Nabi Adam memohon ampun kepada Allah SWT ketika kemukaan Allah SWT kepada Nabi Adam masa makan buah khuldi itu, maksudnya menggunakan berkat Nabi Muhammad SAW. Seterusnya baginda Musa alaihissalam juga memohon untuk menjadi umat baginda. Mana Nabi Musa pun minta kepada Allah Ta'ala dia nak jadi umat baginda Nabi Muhammad SAW, sebab dia tahu kelebihan-kelebihan yang ada pada umat baginda Nabi Muhammad SAW. Untuk menjadi umat baginda pada hari kiamat nanti akan turun ke bumi serta membawa syariat Nabi Muhammad SAW serta menentang golongan-golongan yang ingkar pada Allah, pada perintah Allah SWT. Hanya kepada baginda SAW sajalah tempat yang layak pohon syafaat selain keridaan Allah, Nikadi Rabbul Jalil. Yang ketiga, saya nak kongsi pada tuan-tuan tentang ketabahan dan kesabaran baginda. Apa pun sekali yang kita buat dalam dunia, dalam diri kita, dalam keluarga kita, kita perlu sabar. Kalau tak ada sabar, memang tak jadi. Sebab apa? Kesabaran yang ada pada baginda Nabi Muhammad SAW memang tiada tolok banding. Tatkala baginda dihalau oleh puak-puak Taif masa baginda berdakwah, baginda dilempar dengan batu, dengan cecaan, dengan macam-macam dugaan yang baginda hadapi. Tapi tahap kesabaran baginda itu begitu tinggi ya. Itu antaranya yang orang kata kesabaran baginda yang tiada tolok bandingnya. Kalau nabi-nabi lain, dia ada juga yang mendoakan pada umatnya supaya ditimpa musibah, balak bencana dan sebagainya. Tapi Nabi Muhammad jika offer oleh malaikat Jibril, wahai Rasulullah, kau mintalah pada Allah Ta'ala supaya turunkan balak bencana kepada umat kau, umat. Tapi Nabi itu menolak sebab baginda masih sayangkan kepada umatnya. Baginda tidak menyimpan rasa dendam, rasa tak puas hati pada umatnya. Malah baginda rasa sayang, walaupun baginda diceca, dimaki, dihamun. Saya nak bawa satu cerita. Kalau kita ni nak tahu orang yang sabar ni, orang mancing dia sabar, cukup sabar. Kalau mancing dia cukup sabar. Sebab dia pasang umpan, dia tengok tak berdetik, dia angkat lagi mancing tu, dia pasang lagi, dia tengok, tunggu. Orang yang mancing memang cukup sabar. Sebab dia memang orang kata kesabaran dia cukup tinggi lah. Tapi kalau tuan-tuan yang puan-puan yang ada suami suka mancing tu, jangan marah. Sebab apa? Dia punya sabar tu tinggi ya. Lagi satu saya nak buat cerita. Kalau tuan-tuan orang kata bagi suami-suami yang suka pancing tu, lebih baik memancing ikan paling tidak puan-puan tahu ke mana suami ke puan pergi. Tapi orang kata memancing ni bukan satu hobi bukan satu habit ya. Jangan dianggap sebagai habit. Sebab habit ni memang orang kata menyusahkan. Kalau sebagai hobi sebulan sekali, 2 bulan sekali tak masalah Okey. Seterusnya saya nak bawa sifat Nabi Muhammad SAW, kelebihan-kelebihan Nabi Muhammad SAW. Antaranya ialah dia punya
Nabi Muhammad ni mempunyai yang maksum. Nabi Muhammad seorang yang maksum, yang sentiasa diampunkan oleh Allah SWT, yang sentiasa dilindungi oleh Allah SWT, sebab Nabi Muhammad mempunyai ciri-ciri yang baik, yang dibimbing oleh Allah SWT. Jadi kat sini saya ingin bawa kepada tuan-tuan, bagaimanakah cinta kita kepadanya, atau bagaimanakah perasaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Apa yang kita buat jika kita berkesempatan untuk berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad SAW? Adakah kita banyak berselawat kepada dia, ataupun kita mengerjakan apa yang disuruh, meninggalkan apa yang dilarang? Sama-samalah kita perbanyakkan selawat ke atas baginda Nabi Muhammad SAW. Akhir sekali, yang baik itu saya harapkan supaya dapat kita praktikkan, kita bawa orang kata, sama-sama kita renungkan dan masukkan jiwa-jiwa, sifat-sifat ataupun kelebihan-kelebihan yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Untuk kesimpulannya kat sini saya ingin bawa pada tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu, kalau kita tahu kalau kita ikut maknanya, memang kita tahu. Rata-rata orang akan tahu kalimah la ilaha illallah itu Muhammad Rasulullah itu maknanya, aku nak saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, yang disembah melainkan Allah, dan aku nak saksi bahawa Muhammad Rasulullah itu suruh Allah. Tapi kita tak tahu maksud di sebalik kalimah la ilaha illallah itu sendiri. Apakah tuntutan-tuntutan yang ada pada kalimah la ilaha illallah itu sendiri? Kalimah la ilaha illallah itu sendiri menuntut bahawa kita hendaklah meninggalkan segala larangan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, dan membuat segala suruhan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Maksudnya dalam diri kita tu kena sentiasa ada kebesaran-kebesaran Allah SWT. Orang kata, senang cakap, tak adalah kebesaran makhluk masuk dalam diri kita. Apa-apa pun Allah SWT. Kalau kita demam sakit pun kita minta pada Allah Ta'ala. Tak ada kita minta pada doktor pada kita pergi klinik, anak sakit ni kita pergi klinik. Tak ada. Kita minta dulu pada Allah Ta'ala. Semayang 2 rakaat, insya-Allah Allah Ta'ala akan perkenankan. Yang kedua juga, Muhammad Rasulullah itu, maksud di sebalik Muhammad Rasulullah itu yang kita perlu faham, maksudnya adalah untuk kehidupan, cara kehidupan Nabi Muhammad SAW itu adalah yang terbaik untuk dimasukkan ke dalam jiwa nurani kita, insya-Allah. Akhir kata, saya mohon ampun dan maaf sekiranya terlanjur kata, tersalah bahasa, dan kekurangan itu adalah datang daripada diri saya, dan kelemahan itu datang daripada Allah. Tapi datang daripada Allah, buruk itu datang daripada Allah juga, dari Allah SWT atas kelemahan diri saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.